wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton Naswan Channel. Masih lagi di Turki dan sedar tak sedar kita sudah sampai ke penghujung episod. Pada kali ini saya akan membawa anda melancong ke bandar Istanbul. Okey, Istanbul ni dia sebenarnya merupakan bandar yang banyak dengan tempat-tempat menarik untuk anda lawati ketika berada di sana. Tempat destinasi pertama yang akan anda lawati ialah ke Kamlika Mosque. Masjid Kamlika ni dia merupakan masjid baru yang dibina di atas bukit. Masjid ini merupakan masjid yang terbesar di Turki dan merupakan masjid yang terbesar di Eropah. Masjid ini boleh menampung 63,000 jemaah dalam satu masa. Ia dibuka kepada umum pada 2019 pada bulan Mac. Dan Alhamdulillah saya berkesempatan menunaikan solat di sini pada Disember 2019. Ini masjid dekat Turki. Inilah dia Masjid Kamlika. Pembinaan masjid ini bermula pada 2013 dan siap pada tahun 2019 yang menelan belanja lebih RM270 juta. Masjid ini mampu menempatkan kira-kira 63,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid ini bukan sahaja mempunyai ruang solat yang besar, malah turut menempatkan pelbagai lagi kemudahan seperti muzium, galeri seni, perpustakaan, dewan persidangan dan ruang parking bawah tanah sebanyak 3,500 untuk kemudahan setiap pengunjung yang datang ke masjid ini. Apa yang lebih memberikan sentuhan hebat kepada masjid ini adalah rekaannya yang epik, ilham daripada seni bina zaman Khalifah Utsmaniyah. Permaidani di masjid ini berkeluasan 17,000 meter persegi dan adalah buatan tangan yang direka khas untuk masjid ini. Terdapat 6 menara di masjid dan arkitek yang membina masjid ini adalah 2 orang wanita. Inilah dia Jambatan Bosphorus, iaitu jambatan yang menghubungkan antara benua Asia dan juga benua Eropah. Pemandangan yang indah ini akan anda nikmati ketika berada di atas laluan Jambatan Bosphorus. Jangan lepaskan peluang untuk mengambil gambar ketika anda melewati jambatan ini. Pemandangan Istanbul yang mempersonakan ini pasti menjadi kenangan indah kepada sesiapa sahaja yang pernah datang ke negara Turki. Sesuai dengan tajuk filem komedi romantik di Malaysia pada 2012, Istanbul Aku Datang, dibintangi oleh Lisa Surihani, Tomo dan Beto Kushairi. Tuan-tuan, ini jambatan Fatih Sultan Mehmet. Ini lagi di sana jambatan, ya, sangat bagus di sana. Dan ada kastil di kiri, Rumeli, kastil Rumeli. Ini Ortaköy, di kiri jalan Ortaköy terkenal ve ada masjid di sana, Masjid Ortaköy. Ini nanti
Anda boleh lihat di Bosporus tuh, jambatan dan banyak masjid. Bosporus tuh 1 jam. Ini kembali mulai di benua Eropa dan sampai. Selesai saja lawatan di Kamlika Mosque, anda akan dibawa menziarahi kubur Ammar Ahmad. Siapakah Ammar Ahmad? Ammar Ahmad ni dia merupakan pelajar dari Malaysia yang mengambil bidang sejarah di Universiti Marmara. Beliau telah meninggal dunia di Istanbul pada November 2013. Beliau telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya semasa melintas jalan di bandar Istanbul. Jenazahnya dikebumikan bersama 60 jasad sahabat Nabi, panglima-panglima Uthmaniyah dan juga orang-orang kenamaan di bandar Turki. Ini para Anbiya kan? Tuan, saya kecil. Tu? Ni ke? Ni. Assalamualaikum. Berdekatan dengan kubur Ammar Ahmad, terdapat satu lagi tempat yang wajib anda lawati ketika berada di Istanbul. Tempat tersebut ialah masjid dan juga makam Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari ni dia merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar Ayyub Al-Ansari ialah Khalid bin Zaid. Beliau dilahirkan 16 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari semasa penghijrahan ke kota Madinah. Abu Ayyub ni disayangi oleh Rasulullah, begitu juga dengan keluarganya. Ini solat. Saya membuat ya. Apa nama? Semua mau. Apa nama masjid ni? Masjid Ayyub Al-Ansari. Oh, Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyub Masa Al-Ansari. Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia kan Nabi Muhammad kan naik unta. Jadi unta tu dia berhenti di hadapan rumah Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi Muhammad dah berkata, pergilah ke Konstantinopel untuk menyebarkan Islam. Jadi itu yang Abu Ayyub datang ke sini. Jadi unta tu duduk di rumah Ayyub. So kubur dia dekat dalam ni. Nanti lepas habis sembahyang boleh datang sini. Oh. Dalam ni yang ni. Oh. Di sana ini pertama syok. عليك يا سيدنا يا رسول
Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu adalah sahabat Rasulullah daripada kaum Ansar. Semasa Rasulullah SAW memasuki Madinah, setiap orang daripada kalangan orang-orang Ansar bercita-cita supaya Rasulullah SAW turun dari unta baginda dan menginap di rumah mereka. Mereka menghalang perjalanan unta Nabi secara silih berganti. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda, biarkanlah ia pergi kerana ia telah diperintahkan. Lalu unta tersebut terus berjalan sehinggalah ia berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari terlalu gembira melihat keadaan tersebut. Rasulullah menumpang selama 7 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub tidak pernah terlepas daripada menyertai mana-mana peperangan sejak zaman Rasulullah. Semasa zaman Khalifah Muawiyah dalam peperangan menyebarkan Islam ke kota Konstantinopel, Abu Ayyub tetap berkeras menyertai kempen jihad walaupun ketika itu umur Abu Ayyub lebih daripada 80 tahun. Ketika keadaan beliau sudah cukup tenat, beliau berwasiat untuk dikuburkan di luar kubu kota Konstantinopel. Ketika ditanya mengapa beliau mahu dikuburkan di luar kubu tersebut, beliau berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah SAW mengatakan seorang lelaki soleh akan dikuburkan di bawah tembok tersebut. Dan aku juga ingin mendengar derapan tapak kaki kuda yang membawa sebaik-baik raja, yang mana dia akan memimpin sebaik-baik tentera seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW." Setelah hampir 800 tahun berlalu, kota Konstantinopel berjaya dijatuhkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Khalifah Uthmaniyah. Terdapat satu lagi tempat yang wajib untuk anda lawati ketika berada di bandar Istanbul. Tempat tersebut ialah masjid dan juga makam Al-Fatih. Al-Fatih ini digelar sebagai sang penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sultan yang memerintah semasa Empayar Uthmaniyah dan telah berjaya menakluk kota Konstantinopel pada umur 21 tahun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa kota Konstantinopel akan ditakluk oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Jangan lepaskan peluang untuk melawat ke makam dan juga masjid ini ketika anda berada di Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 29 Mac 1432 di Edirne dan meninggal dunia pada 3 Mei 1481 pada usia 49 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang sultan yang mementingkan kekuatan dalaman dan luaran para tenteranya. Kehidupan, kepribadian dan kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dapat memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai ketakwaan, keyakinan dan kepatuhannya kepada agama dan Allah SWT, menjadikan beliau sultan yang adil, amanah, berwawasan serta penyayang terhadap rakyatnya. Kepribadian Muhammad Al-Fatih sebagai sultan amat disenangi rakyat jelata, mampu membawa panji Islam ke mercu kegemilangan dan sentiasa dikenang. Satu aspek perlu dihayati bersama, khususnya pemimpin pada semua peringkat, ialah keutamaan Al-Fatih mementingkan urusan agama berbanding yang lain. Sekiranya anda
anda melancong ke Turki pada bulan April, jangan lepaskan peluang untuk melawat ke Emirgan Tulip Park. Bunga tulip ni dia sering kali dikaitkan dengan negara Belanda. Tapi jangan silap, sebenarnya bunga tulip ni adalah berasal dari negara Turki. Bunga tulip merupakan bunga rasmi negara Turki. Pada masa dahulu, semasa pemerintahan Sultan Ahmed III, beliau telah menghadiahkan bunga tulip ini kepada kerajaan Belanda. Maka tumbuhlah bunga tulip ini dengan subur di negara Belanda. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng.